kasih YB. Saya rujuk kepada kenyataan daripada Istana juga pada 29 hari bulan Jun mengatakan bahawa perkara 150 bracket 7 atau 9. Anyway, perkara 150 perlembagaan persekutuan. Dan kalau menurut sebab YB merupakan seorang peguam yang kanan dan sepatutnya menurut tita daripada Istana, apakah ordinan ataupun rang undang-undang ataupun usul yang patut dibentangkan pada mesyuarat bulan Julai ini? Mula-mula kita kena faham apa ni rangka undang-undang khususnya perkara 150. Darurat diisytiharkan di bawah 150. 150/1. Tetapi kalau kita baca perkara yang sepenuhnya ada 78 klausa, adalah jelas bahawa sidang parlimen boleh jalan walaupun darurat ada. Itu jelas Dan satu lagi ialah disebut di 150/3 yang dimaksudkan oleh Tuanku Baginda yang di-Pertuan Agong, iaitu bentang mesti bentang di parlimen di depan kedua-dua dewan, iaitu Dewan Negara Rakyat dan Dewan Negara, proklamasi darurat dengan semua ordinan-ordinan yang dibuat di bawah proklamasi darurat ini. Jadi daripada Januari 12 tahun ini, selepas darurat diisytiharkan, Perikatan Nasional sudah keluarkan ordinan daripada 12 hari Januari dan beberapa ordinan-ordinan lain. Jadi semua mesti dibentang. Sebab apa? Ordinan ini macam kalau dari segi undang-undang, secara walaupun kita berhentikan proklamasi pada 1 Ogos, kita berhentikan proklamasi itu, yang memang Perdana Menteri akan buatlah, Agong pun akan isytiharkan, ordinan itu masih sah untuk 6 bulan. Ini penting kita kena faham. Agong dan Perdana Menteri akan isytiharkan proklamasi berhenti sekarang. Darurat berhenti daripada 1 hari bulan Ogos. Tetapi semua ordinan masih hidup, masih sah untuk 6 bulan. Kecuali dalam keadaan di mana semua ordinan ini dibentang di parlimen dan usul diluluskan untuk membatalkan dia. Itu yang beza dia. So, apa yang berlaku, dia perlu bentang di parlimen dan kita bentang usul untuk mematikan dia lah, untuk membatalkan dia. Kalau usul itu dilulus, ordinan itu mati serta-merta. Tidak boleh berkesan lagi, tak ada kuasa lagi. Tapi kalau usul itu gagal, maksudnya tak ada majoriti untuk batalkan dia kekal untuk 6 bulan saja. Lepas 6 bulan, dia secara automatik dia akan terluput. Inilah beza dia. So, jadi maksud Tuanku Agong ialah satu, proklamasi ini diberhentikan, dan lepas itu semua undang-undang ni, semua ordinan-ordinan ini bukan secara automatik kekal 6 bulan, bentang di parlimen supaya ahli parlimen boleh memutuskan sama ada nak kekal 6 bulan atau nak berhenti sekarang. Itu diserah pada ahli parlimen lah. Kita lihat lebih lanjut satu langkah ke depan dari segi perundangan, memang disebutkan dalam perkara 150 jugalah yang mengatakan sekiranya tidak dibatalkan oleh parlimen, ordinan itu akan berkesan 6 bulan akan datang. 6 bulan lagi. Betul. Dalam konteks sekarang, dia akan habis pada 31 hari bulan Januari. Betul. Sebab dia 6 bulan ke depan. Sekiranya parlimen tidak membatalkan ordinan ini serta-merta, dia punya effectiveness itu serta-merta, bolehkah kerajaan menggunakan ordinan ini untuk meluluskan belanjawan tahun depan 2022 tanpa melalui parlimen lagi, sebab dia menggunakan kuasa ini untuk luluskan apa-apa saja. Boleh atau tidak? Tak boleh. Itu memang jelas tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab proklamasi itu sudah berhenti. Proklamasi darurat sudah berhenti. Proklamasi darurat adalah punca kuasa itu. So, bila punca kuasa diberhentikan, ordinan itu tidak boleh digunakan untuk lulus benda-benda macam bajet baru. Itu kena dilulus dalam Dewan Rakyat. Itu memang jelas. Tapi ada klausa-klausa lain, kuasa-kuasa lain, peruntukan untuk kesalahan dan sebagainya lah, macam-macam keperincian ada di ordinan-ordinan, itu masih kekal. Itu saja. Tapi kelulusan bajet mesti kembali ke Dewan Rakyat.
Tapi apa pun lebih selamat ditamatkan serta-merta lah. Betul, lebih selamat. Betul, Ya.